Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hafifi bin Paudi, nombor matrik P135219. Bagi tugasan yang kedua, subjek sekolah dan masyarakat, saya akan menghuraikan isu berkaitan dengan keciciran pelajar dalam SPM tahun 2022. Okey, faktor yang menjadi penyumbang kepada keciciran pelajar SPM tahun 2022 adalah yang pertama, mereka sudah bekerja. Rata-rata pelajar yang tidak mengambil SPM ini adalah mereka yang telah bekerja secara sambilan ataupun tetap. Jadi mereka tidak menghiraukan lagi berkaitan dengan pendidikan dan mereka mengabaikan pendidikan mereka dengan tidak menghadiri peperiksaan SPM. Oleh kerana mereka lebih nampak kepada pekerjaan yang sedia ada. Yang kedua adalah kurangnya minat mereka untuk menyambung pelajaran selepas SPM. Mereka sudah melihat nasib-nasib graduan di Malaysia, di mana ramai graduan yang menganggur. Jadi satu tindakan yang diambil oleh mereka adalah untuk tidak lagi menyambung pelajaran selepas SPM. Yang ketiga pula adalah faktor yang menyebabkan keciciran ini juga adalah kegagalan dalam subjek Bahasa Melayu dan Sejarah. Ini merupakan tiga faktor utama yang menjadi penyumbang kepada keciciran pelajar bagi calon SPM tahun 2022. Disebabkan wabak pandemik COVID-19 yang melanda baru-baru ini, mereka terdedah kepada pembelajaran secara dalam talian dan sukarnya kawalan pihak sekolah terhadap pendidikan mereka di tahun 2020 dan 2021 menyebabkan mereka rasa bebas untuk membuat haluan mereka tersendiri. Okey, langkah mengatasi dan cadangan berkaitan dengan isu keciciran pelajar SPM ini, yang pertamanya adalah menyediakan jaminan pasaran kerja, di mana kerajaan perlu mengambil serius berkaitan dengan penempatan pelajar setelah tamat belajar. Hal ini menjadikan satu kaedah yang boleh menarik minat para pelajar kita menyambung pelajaran mereka kerana jaminan pekerjaan yang amat terjamin oleh kerajaan dan industri di Malaysia. Yang kedua pula adalah mengkaji semula kaedah PDP bagi peperiksaan SPM, di mana kebanyakan pelajar yang tercicir SPM ini adalah mereka yang lemah, sama ada dari segi penguasaan 3M dan subjek-subjek yang wajib. Jadi kerajaan perlu menyusun semula sistem pendidikan yang sedia ada, kaedah pengajaran dan proses untuk peperiksaan dan sebagainya yang sepatutnya ataupun perlu dikaji semula untuk ditambah baikkan agar mereka yang lemah ini dapat menjalani satu intensif yang lain. Dan yang ketiga pula adalah format peperiksaan perlu dinilai, di mana kaedah peperiksaan pada masa kini sudah berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya, di mana syarat lulus SPM adalah sejarah dan bahasa Melayu. Tetapi kerajaan telah mengadakan, kementerian telah mengadakan pelbagai pentaksiran untuk membantu pelajar lulus dalam subjek Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Tetapi ia menunjukkan satu kesan yang tidak memberangsangkan, di mana masih banyak pelajar yang gagal dalam subjek ini, yang menjadi faktor penyumbang kepada gagalnya peperiksaan SPM tersebut. Jadi di situ ianya perlu dinilai semula dan dikaji semula bagaimanakah kaedah pendekatan yang sesuai untuk pelajar yang kurang mahir bagi menjamin ketidakkeciciran pelajar ini. Sebagai kesimpulannya,
kita perlu menjalinkan kerjasama yang erat dalam kalangan guru dan ibu bapa agar ianya dapat memastikan anak-anak kita terus mendapat pelajaran yang sewajarnya dan tidak tercicir dalam peperiksaan SPM, di mana peperiksaan SPM ini merupakan satu peperiksaan yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Malaysia, di mana ia adalah satu penanda aras untuk seseorang warga negara memohon pekerjaan, sama ada di peringkat SPM dan bagai-bagai lagi, untuk menyambung pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi ataupun di peringkat vocational. Jadi pelajar perlulah menyedari bahawa pentingnya peperiksaan SPM ini dan sama-sama kita menjadi satu masyarakat yang berilmu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.